Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah alladhi ya'ti ilayhi an-nas min kulli fajjin amiqin lit-tawbah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa man walah wa ala alihi wa ashabihi wat-tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada seluruh sahabatnya, tabi'in hinggalah kita hari ini yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Alhamdulillah, pada malam ini saya Syed Al-Amiri Al-Idrus, pengamal pengobatan Islam ataupun pengamal pengobatan cara Nabi yang telah lebih 15 tahun berkecimpung dalam bidang ini, yang mana pada malam ini saya ingin berkongsi dengan saudara-saudari yang tidak kira berada di mana sahaja di seluruh Malaysia ataupun di luar daripada Malaysia, dengan ilmu dan pengalaman yang saya telah dapatkan lebih 15 tahun ini. Saya telah berkongsi untuk menulis sebuah buku bertajuk Ruqyah, yang ini belajar sendiri terapi Ruqyah ataupun jampi dengan doa untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain. Jadi insya-Allah pada setiap hari Selasa jam 9 malam saya akan bersama saudara-saudari untuk berkongsi ilmu ini, ilmu Ruqyah ini. Dan pada malam ini saya ingin menerangkan tentang modul-modul yang saya akan berkongsi dengan saudara-saudari. Sesungguhnya perkara yang amat menyedihkan kita dewasa ini adalah kepercayaan umat Islam kepada bomoh syirkiyah yang telah banyak menjadikan manusia sesat, bahkan boleh membawa kepada dosa syirik. Di samping itu, banyak sekali kejahatan yang telah dilakukan oleh para bomoh syirkiyah, yakni para bomoh yang syirik. Di antaranya merosak rumah tangga manusia, menakut-nakutkan manusia, menjerumuskan manusia di dalam permusuhan dan banyak lagi. Kita kena ingat, syirik ini saudara-saudari, kita semayang, kita berpuasa, kita mengamalkan amalan sedekah, amalan zakat, kita pergi mengerjakan haji, kita berzikir, tetapi kita syirik kepada Allah, maka tidak ada lagi untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Berbeza dengan orang yang melakukan maksiat tetapi mereka tidak pernah syirik kepada Allah, mereka masih lagi boleh masuk ke dalam syurga setelah mereka dihisab. Ini berhati-hatilah. Di dalam pengobatan ini banyak telah berlaku perkara-perkara syirik. Ruqyah ini, saudara-saudari, adalah cara pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Setiap umat Islam daripada kita ini mesti mampu meruqyah. Kerana ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita hidupkan semula. Saya dengan serba kekurangan ini menulis buku belajar sendiri terapi ruqyah untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain ini. Saya menyusun buku ini untuk menolong dan membantu umat Islam mempelajari serta mengamalkannya meskipun tidak menjadi pakar. Semoga buku yang saya akan berkongsi dengan saudara-saudari ini akan menjadi manfaat kepada kita semua. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kelas terapi ruqyah ini akan bermula setiap jam 9 malam hari Selasa
bermula pada hari ini dan minggu-minggu yang berikutnya. Malam ini saya nak berkongsi, kerana kita nak habis modul ini lebih kurang 3 bulan. 3 bulan. Modul ini juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak faham, boleh WhatsApp saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak mempelajari ilmu ini dengan kos 1 hari khusus, tuan-tuan jemputlah saya. Saya bersedia ke mana-mana saja. Saya insya-Allah saya akan menolong bagaimana umat Islam ini untuk meruqyah, untuk menjampi, untuk mengelakkan kita daripada melakukan dosa-dosa syirik. Dan selepas tamat ini kita akan ada modul kedua juga yang saya tulis, tip bagaimana nak mengenali perawat-perawat Islam yang didampingi jin. Kadang-kadang kita tidak tahu, oh semua yang ustaz, yang bukan ustaz baca Al-Quran, ini dah ruqyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan lepaskan peluang ini. Di dalam buku ini, bab pertama, kita akan memahami itu, apa ruqyah ini. Apa itu ruqyah? Ruqyah terbahagi kepada 2. Ruqyah yang syirkiyah dan ruqyah yang syar'iyah. Ruqyah yang syar'i. Bab pertama itu. Minggu depan kita akan mula. Bab pertama, memahami ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah ini terbahagi 2. Ruqyah yang syirik dan ruqyah yang syar'iyah. Ini pun satu tajuk, satu hari. Bab kedua, kita akan belajar tentang dasar terapi ruqyah. Bagaimana hukum menggunakan ruqyah untuk mengubati penyakit. Adakah penyakit jin sahaja ruqyah ini? Tidak. Ruqyah ini untuk semua penyakit. Penyakit kejiwaan, penyakit fizikal dan penyakit yang terkena gangguan jin dan syaitan. Bab ketiga ini, mengapa mesti diruqyah? Faedah terapi ruqyah. Ruqyah ini dia untuk yang pertama, faedah terapi ruqyah ini yang pertama untuk terapi serangan jin dan sihir. Yang kedua, terapi ruqyah untuk penyakit fizikal, untuk orang yang sakit jantung, orang yang sakit pinggang, orang yang sakit dada. Yang ketiga, ruqyah dalam bab-bab kejiwaan, berarti masalah kejiwaan. Kerana ruqyah juga mampu untuk menyembuhkan penyakit gila, stres dan kejiwaan lain-lainnya. Itu bab yang ketiga. Kita akan masuk dalam bab seterusnya. Bagaimana dalam bab yang ketiga ini juga penjagaan dan pembentengan diri kita daripada serangan jin. Bab keempat ini kita akan masuk bagaimana cara nak meruqyah. Cara nak meruqyah ini, yang pertama, ada keyakinan ruqyah wajib dengan Al-Quran ataupun nama-nama Allah dalam bahasa Arab ataupun bahasa yang dapat difahami. Bukan pergi kepada bomoh-bomoh yang syirkiyah. Awal sahaja kita dengar a'udzubillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu tak tahu apa dah mulut umat kami. Lepas tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pertengahan itu apa yang dia baca? Adakah jampi, minta pertolongan jin dan sebagainya? Awas, di situ kita akan mempelajari dalam bab yang keempat. Lepas itu bagaimana nak persiapan ruqyah ini? Kita kena ada persiapan diri kita. Kita kena ada persiapan yang diruqyah, orang yang nak diruqyah itu, dan persiapan persekitaran tempat yang nak diruqyah. Lepas itu bagaimana kita nak memulakan peruqyahan? Bukan boleh terus baca Al-Quran. Kita kena baca jampi-jampi dulu. Kita kena baca doa-doa. Contohnya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai Tuhan yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Dan barulah kita baca surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Selepas kita baca doa-doa minta pertolongan kepada Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barulah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim ila akhir ayat hingga akhir ayat. Ini kita akan belajar.
Selepas itu dalam bab yang keempat ni juga bagaimana cara meruqyah. Bila kita baca ruqyah akan ada 3 reaksi. Yang pertama reaksi aktif, pasif dan tiada reaksi. Baru kita tahu. Setengah-setengah bila kita baca ruqyah, kalau dia ada belajar silat, dia ada belajar ilmu hitam, dia bangkit bersilat, kita kena tahu reaksi-reaksi ini ketika dia ruqyah. Lepas itu bagaimana resepi selepas kita menterapi ruqyah ini? Langkah pertama jika kita baca ruqyah ini, jika terganggu jika ada gangguan jin terjadi pada masa itu, apa yang kita perlu buat? Takkan kita jin main, kita bawa belajar, kita tinggal lari. Tak boleh. Kita kena selesaikan. Benda ni semua orang boleh. Lepas tu tanda-tanda orang terkena gangguan jin. Lepas tu dah ada jin, kita kena memahami jin pula dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat jin ni macam mana? Jin ni memerlukan makanan. Jin beranak pinak. Jin pun beranak pinak, tuan-tuan dan puan. Bukan kita. Jin dan syaitan juga berbeza. Jin dan syaitan dapat berubah bentuk. Ini semua kita akan belajar. Semua kita akan belajar. Jin punya tempat tinggal. Syaitan ini dia boleh mencuri, mendengar berita daripada langit. Ini kita kena belajar. Kita nak masuk dalam ilmu ruqyah ni, kita nak kena tahu jin tu siapa. Jin dapat mengganggu manusia. Lepas itu pula bila kita baca ruqyah, kita nak kena tahu jin itu Islam atau kafir. Kalau jin Islam, bagaimana cara kita nak menangani dia? Kalau jin kafir, bagaimana cara kita nak menangani dia? Kena ada beza. Jangan kita tidak boleh melayan jin kafir dan jin Islam sama. Jin Islam cara baik sikit, jin kafir cara keras. Ini tuan-tuan dan puan kena belajar. Ilmu ini tidak ada, tuan-tuan dan puan. Di masjid-masjid, kalau tidak ada orang yang nak sebarkan ilmu ini dengan secara meluas. Tapi alhamdulillah, saya sekarang ini saya tulis buku ini untuk nak bagi penerangan. Tuan-tuan tak jadi pakar pun, tuan-tuan tahu tentang ilmu ini. Bab ke-6 yang perlu diperhatikan semasa melakukan ruqyah. Lepas tu kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan semasa ruqyah. Ada juga yang bersalah. Di antara kesalahan, mengajak jin untuk berkomunikasi yang tidak berfaedah dan membenarkan percakapannya. Betul menyembelih haiwan untuk jin. Ini ustaz ni, romoh ni kata anak sembuh kena sembelih. Buat kenduri, kena buat kenduri, sembelih kambing. Tapi buat makan di masjid, maka di masjid tu jin akan datang. Pasal niat dia nak baik kesihatan, kena sembelih kambing. Sekarang jin pun pandai taktik mereka. Mereka takut buat di masjid pun jin boleh pergi. Lepas itu macam-macam, berbangga diri dengan sebagai pembaca ruqyah. Lepas itu membuat zikir-zikir baru dalam agama. Ini lepas itu bab ke-7, contoh-contoh teks ayat Al-Quran dan doa yang digunakan untuk ruqyah. Ayat-ayat ruqyah, doa-doa, ayat-ayat Al-Quran yang digunakan. Tuan-tuan kena hafal lah. Lama-lama tak hafal pun tuan-tuan boleh lah bawa buku ruqyah ni. Tapi kalau ada jin depan kita pun baru nak buka hafal ayat Al-Quran, susah lah. Tak apa, masing-masing tak panjang mana pun kita boleh belajar. Jadi saudara-saudari, insya-Allah bermula minggu depan jam 9 malam, nantikanlah di YouTube ataupun di Walk ataupun di FB Syed Al-Nabi Al-Idrus. Saya akan buat link. Tuan-tuan tak berkesempatan belajar, dan tuan-tuan panggillah saya untuk kalau tuan-tuan ada masalah. Saya berubat tak pernah ambil duit orang pun. Apa nak bagi-bagilah. Kadang-kadang tak bagi pun tak apa. Ini tujuan dakwah. Tuan-tuan yang perlukan untuk kita nak buat satu kelas di mana-mana pun, telefonlah. Jangan malu, 017 4022 968. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bermula dengan modul-modul sampai bab 1 hingga 7. Lebih kurang masa
Paling cepat 3 bulan, paling lama 5 bulan. Sebab dia dalam YouTube ataupun FB. Tapi kalau kita buat kursus, insya-Allah daripada pukul 8 sampai pukul 5 boleh habis dah modul ni. Tapi insya-Allah lah, saya berdoa kepada Allah, Allah beri kekuatan kepada saya. Kerana dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, apa pun kita kena berani. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak lagi bab-bab tuan-tuan dan puan-puan, bab mimpi. Kalau kita mimpi, kita nak kena buat apa? Apa yang Nabi kata bila kita mimpi? Bila kita demam panas, sakit kepala, macam-macam dalam bab pengubatan cara Nabi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita berjumpa lagi minggu hadapan jam 9 malam setiap hari Selasa bersama saya Syed Araniri Al-Idrus, belajar sendiri terapi ruqyah untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.